Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel Gempak ya, dan mengatakan bahwa ini adalah tanda-tanda PAS dan bersatu termasuk gelakan dalam Perikatan Nasional sudah nak melingkup. Jadi apa yang berlaku sahabat-sahabat semua? Dan hari ini juga ramai ya pemimpin-pemimpin daripada PAS walaun-walauntit lebay-lebay kepanasan. Jadi apakah perkara itu? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Untuk yang pertamanya saya ingin memberikan berita ya bagi Anda yang mana menyatakan bahwa PN dana melingkup. Ini antara kata-kata ya dari pemimpin UMNO. Jadi tanpa membuang masa sahabat semua, saya ingin membawakan Anda kenyataan media ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. So, ini dia sahabat semua. Tanda-tanda PAS akan melingkup. Jadi mari kita baca kenyataan media ini. Kenyataan Marsidul Ampas untuk meletakkan calon di kesemua kursi milik ahli bersatu yang berpaling tanda memberi petanda Perikatan Nasional bakal melingkup. Pengarah komunikasi UMNO, Datuk Lokman Adam berkata, apabila seorang Marsidul PAS bersuara, ia menandakan pemimpin tertinggi parti itu tidak lagi menghormati rakan gabungan mereka. Ia secara tidak langsung, kata Lokman, memberi syarat bahwa suara bersatu tidak lagi laku dalam Perikatan Nasional. Jadi kita lihat katanya bersatu sudah hilang taring apabila akibatnya daripada berbagai perkara yang menyebabkan PAS sendiri tidak menghormati kepimpinan bersatu Perikatan Nasional. Terlebih dahulu saya nak beri peringatan kepada bersatu, kata Lokman. Bila Marsidul Ampas ini mula membuka mulut, ini bermakna suara bersatu tidak laku lagi. Inilah gambaran jelas bibit awal kehancuran Perikatan Nasional, di mana suara Marsidul Ampas mendahului pengurusi PN, yaitu Muhyiddin Yassin, katanya dalam satu ulasan terbaru menerusi video di Facebooknya. Jadi terdahulu PAS menyatakan kesediaannya untuk meletakkan calon di 7 kursi milik bersatu. Sekiranya pilihan raya kecil diadakan di kursi berkenaan ekoran tindakan alipati yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Jadi mengulas lanjut, kata Lokman, kenyataan tersebut menandakan bahwa parti itu tamak haloba. Beliau juga berpendapat PAS tidak lagi meyakini rakan gabungannya mampu memberi saingan hebat kepada kerajaan perpaduan jika pilihan raya kecil diadakan di kursi berkenaan. Ini jelas menunjukkan PAS dah tak hormat bersatu. Malu Ladin, takkanlah nak biarkan ke semua kursi yang sebelum ini dimiliki bersatu, tiba-tiba semua PAS nak bertanding, katanya. Dia nak rampas semua. Bayangkan betapa ramai, betapa tamak halobanya PAS ini. Dan ini juga bermaksud bersatu itu pun sudah tidak diyakini boleh memberikan cabaran kepada Barisan Nasional ataupun Kerajaan Perpaduan di kursi-kursi yang telah mereka menangi sebelum ini. Saya juga rasa cukup hairan kenapa kenyataan ini dikeluarkan oleh seorang yang begitu tinggi pangkatnya dalam PAS. Jarang Marsidul, katanya, mengeluarkan kenyataan penting seperti ini. Kecualilah sudah berbincang dengan Presiden PAS itu sendiri. Ini tanda-tanda tidak lama lagi PN lingkup, ujarnya. Itu antara kenyataan pedas ya daripada Lokman Adam. Dan apa pandangan Anda sahabat-sahabat semua? Adakah kita akan melihat sekali lagi ya PAS ini akan terus dikecewakan ataupun terus hancur ya bersama dengan rakan-rakan yang pernah bersama mereka? Kerana apa? Kerana sikap tamak haloba, mereka rakuskan kuasa, ya merebut itu, rebut ini dan sebagainya. Akhirnya mereka bakal ditinggalkan lagi. Mungkin itu akan berlaku sahabat-sahabat semua. Dan satu perkara juga yang menarik ya untuk saya kongsikan di apabila khutbah yang berlaku di Perak menjadi trending sahabat-sahabat semua, ya menjadi trending ya diperkatakan oleh media di warga maya ya, dan kenyataan media ini mengatakan khutbah Jumaat di Perak Sohor kini buat ramai panas. Siapa yang kepanasan itu sahabat-sahabat semua? Mungkinkah walaun-walauntit? Mungkinkah lebay-lebay? Mungkinkah pemimpin daripada PAS dan Bersatu Gelakan? Mari kita lihat kenyataan media ini. Khutbah Jumaat di Perak yang dianggap agak berani menongkak arus dengan mesej mengenai boikot
sohor kini di media sosial sehingga menjadi perbincangan ramai. Teks rasmi khutbah Jumat Jabatan Agama Islam Perak menyeru umat Islam menghentikan amalan boikot atau memulaukan perniagaan tertentu. Petikan khutbah daripada Mufti Perak Wan Zahidi Wante yang juga tersebar luas di media sosial. Khutbah itu menyatakan bahwa tindakan boikot harus dihentikan dengan hujah bahwa perbuatan tersebut berlawanan dengan keadilan Islam. Mufti berpandangan boikot yang dilakukan ketika ini tidak menepati sunnah baginda Rasulullah dan boleh menjerumus kepada berlakunya kezaliman. Dan lebih parah apabila isu ini telah disensasikan tanpa landasan ilmu dan tanpa hujah yang benar hingga menyemarakkan sentimen atau perasaan benci dan marah. Maka langkah menoktakan isu ini telah tersasar jauh daripada landasan keadilan Islam jagat, kata Mimbar menurut teks khutbah Jumat yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam Perak. Seruan itu juga hadir ya ketika kempen boikot berterusan terhadap perniagaan syarikat-syarikat yang didakwa mempunyai kaitan dengan pihak pro-Israel. Kalau kita tahu siapa yang begitu hebat ya memboikot ini adalah pemimpin-pemimpin daripada Bersatu, termasuk juga PAS. Tapi yang herannya sahabat-sahabat semua, ada satu soalan sebelum ini, kenapa tidak boikot Mercedes? Sebab kereta Mercedes ini ada juga ya sebuah syarikat yang dikatakan memberi sumbangan ataupun sokongan ya kepada pro-Israel ini. Namun yang mengejutkan apabila dijawab kononnya mereka tidak boikot sebab menggunakan. Ini antara perkara yang agak mengejutkan kita, jawaban daripada seorang lebay PAS. Ya, di Kelantan mereka membeli Mercedes untuk esko mereka. Tetapi boleh pula mereka katakan mereka tidak boikot karena apa? Karena kereta itu dipakai oleh pemimpin mereka. Senang saja ya mereka membuat dalil, membuat alasan seperti itu. Tapi kalau orang lain ya seperti kes KAHB ini belum pun sebenarnya dimuktamadkan pembelian itu, tapi hari ini mereka sudah meroyan ya, mereka sudah bising, mereka sudah memboikot, buat himpunan dan sebagainya. Sedangkan ya hari ini ya kereta Mercedes yang dipakai oleh esko daripada pemimpin PAS di Kelantan ini ya tidak pun mereka memboikot, tidak pun mereka bising, malah katanya tidak boikot karena kegunaan. Begitu hebat sahabat-sahabat semua, alasan dan juga dalil. Kalau orang lain semua haram, kalau mereka memang halal. Inilah sebenarnya pemikiran yang menunggang terbalikan ataupun ya akan menghancurkan, melingkupkan parti PAS ini, sahabat-sahabat semua. Sementara itu khutbah bertajuk menghayati keadilan sejagat dalam kehidupan bernegara itu turut memetik analisis ekonomi yang berpandangan pendekatan boikot yang dilakukan bersikap reaktif, berasaskan emosi dan tidak menyelesaikan masalah sebenar. Yang pasti tambahnya boikot akan menyebabkan perniagaan yang disasarkan bukan sahaja mengalami penurunan jualan dan keuntungan, malah berhadapan risiko rugi. Susulan itu, berbagai reaksi ditinggalkan rakyat Malaysia yang menganggap teks tersebut seolah meremehkan usaha mereka dan tidak berapa lunak untuk didengar. Tapi ada juga yang menganggap mesej yang berani untuk menegur sikap setengah kumpulan yang memboikot berlandaskan emosi. Benar, kita setuju dengan kenyataan ini sahabat-sahabat semua. Tapi dalam hal memboikot ini, bolehlah ya dengan menggunakan akal pikiran yang waras, bukan dengan perasaan dan sebagainya. Jadi apa pandangan Anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen Anda di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian daripada Alright Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye bye.